Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Tuan-tuan dan puan-puan, kita sambung hadis ke-10. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ba'd asfarihi hatta idza kunna bil bayda aw bidhatil jaysh inqata'a aqdul li fa aqama Rasulullah 'ala iltimasihi wa aqama an-nasu ma'ahu wa laysu 'ala ma wa laysa ma'ahum ma. فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه فقالوا ألا ترى ما صنعت عائشة أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. قالت عائشة فجاء أبو بكر ورسول الله واضع رأسه على فخذي قد نام فقال حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. قالت عائشة فعاتبني أبو بكر فقال ما شاء الله أن يقول وجعل يطعن بيده في خاصرتي فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح على غير ماء. فأنزل الله تبارك وتعالى آية التيمم فتيمموا. فقال أسيد بن خضير ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ قالت فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته. رواه البخاري ومسلم. Artinya daripada Aisyah radhiyallahu anha berkata, kami bermusafir bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ada banyak isteri. Bila nak musafir, Rasulullah akan cabut undi. Kali ini Rasulullah bawa Sayyidatina Aisyah kerana cabut undi, nama dia naik. Ini musafir dalam satu peperangan. Ketika sampai, ini perjalanan balik dari peperangan tersebut. Dalam perjalanan balik sampai di satu tempat nama Baida atau Zatul Jaish. Aku kehilangan rantai. Ia menyebabkan Rasulullah dan para sahabat berhenti di situ untuk mencari rantai itu. Tempat itu tiada sumber air. Rantai dia jatuh. Rantai Sayyidatina Aisyah ni jatuh di situ pada tengah malam ketika berhenti untuk buang air. Kalau kita baca sirah, ini satu peristiwa. Ada satu lagi peristiwa rantai jatuh, iaitu peristiwa Sayyidatina Aisyah dituduh, difitnah berzina. Ada yang tuduh berkhaluat, bahkan tuduhan yang berat, dituduh berzina dengan Safwan bin Mu'attal. Nama tajuk Hadithul Ifki. Kerana rantai juga 2 kali. Makcik-makcik biasa jatuh rantai tak? Rantai jatuh biasa. Jadi rantai makcik-makcik ni dia kukuh elok tak jatuh. Tergantung di leher elok aja. Macam mana rantai Sayyidatina Aisyah boleh jatuh? Sebenarnya bukan rantai pun, hanya pintalan benang yang bawah tu jamah. Panggil apa? Bawah rantai. Kalung loket. Loket. Jadi kenapa betul lah terjemahan saya ni silap. Loket. Jadi yang gantung di leher ni hanya tali, pintalan benang. Macam benang orang duk menjahit zaman tak ada WhatsApp dulu kan, duk jahit meja tu kan, benang tu buat kopiah, ada tulis nama kan. Sekarang tak sempat dah.
Yang pernah jahit pun tak sempat dah. Dulu ada berlapik meja dekat televisyen tu, buat macam buah apple bulat-bulat tu kan. Benang lah kan. Jadi benang tu gantung di leher, reput kerana peluh ke mandi selalu, reput jatuh. Jadi bukan, jangan bayang rantai Sayyidatina Aisyah macam rantai makcik-makcik. Rantai ni tak itu. Jatuh pun bunyi tring, sedar lah kalau jatuh kan. Ni tak sedar. Itu isteri Rasulullah. Dapat tu waktu kahwin. Jadi sayanglah kalau hilang. Nabi beri masa lah untuk cari. Kalau hilang tak ada dah lah. Itu je. Tempat itu tiada sumber air, padang pasir lah. Dan para sahabat juga tiada bekalan air. Lalu mereka pergi mengadu kepada Abu Bakar As-Siddiq. Mereka berkata, cuba engkau lihat kelakuan Aisyah itu. Dialah penyebab Rasulullah dan kita semua berhenti di sini. Tempat yang tiada sumber air dan kita juga tiada bekalan air. Mana kerana dia, semua rombongan tak boleh bergerak. Tapi ada hikmah lah di sebalik musibah tu. Kalau kita musafir ramai-ramai ni, jangan marah-marah lah. Ada yang hilang pasport ke, cari ya. Pakai-pakai cari ya. Takkan nak tinggal dia kan. Ada hikmahnya insya-Allah. Aisyah berkata, maka Abu Bakar pun datang menemuiku. Ketika itu Rasulullah SAW sedang tidur di atas pahaku. Beliau berkata, engkau telah menahan perjalanan Rasulullah dan semua orang ahli rombongan. Mereka tidak menjumpai air di sini dan mereka juga tiada bekalan air. Kata Aisyah, Abu Bakar menegurku. Macam marah. Ayah dia marah dia. Ayah dia menceramah, beletiak dekat dia. Pergi hilang pula dah. Abu Bakar menegurku dengan kata-katanya yang panjang lebar. Pompang, kata kat dia. Nabi tidur, Nabi tak jaga. Nabi tidur atas riba Sayyidatina Aisyah. Beliau juga menyucuk jarinya ke pinggangku kerana marah. Cucuk. Macam tu kot. Cucuk pinggang. Cubit. Kalau kampung saya kata kutih. Cubit. Hilang lagi. Mereka yang paling rimai, tak ada ayat. Nak minum. Yang paling sekali tu nak semayang subuh tu. Ni dah malam, mungkin 4 pagi, tak lama lagi subuh. Dan manusia belum ada yang tahu tayammum tu. Sejak Nabi Adam sampai ke masalah ni, tak tahu lagi, tak tahu. Semua guna ayatnya. Ini kali pertama ni. Jadi Nabi Muhammad pun tak tahu, Sayyidina Abu Bakar pun tak tahu. Nak semayang macam mana? Tak ada ayat. Semayang macam mana? Jadi nak marah siapa? Marah dia. Dah lah, tak suruh cari, hilang pergi, kita pergi tu. Mana boleh. Barang kemas ada satu tu je. Ada kenangan nikah kahwin sentimental lah, mana boleh. Jadi saya dah nak Aisyah marah, cucuk pinggang, cubit pinggang dia. Tiada yang menghalangku dari bergerak kesakitan tu. Kena cucuk pinggang ni, geli pun ada, sakit pun ada. Kalau orang usik pinggang kita kan, tahan jugalah. Melainkan kerana kepala Rasulullah berada di atas paha aku. Tahribaan dia tahan juga, geli-geli, gatai, sakit semua ada. Orang usik pinggang ni, tahan, tak gerak. Yang Rasulullah pula tidur sampai ke subuh. Sahabat pun tak gamak nak gerak. Kau nak tanya Nabi macam mana ni, tak jumpa ni. Subuh dah dekat, kita teruskan perjalanan ke macam mana? Nabi tidur. Baginda terus tidur hingga masuk waktu subuh. Sedangkan tempat itu tiada air. Ahli rombongan pun dah kehabisan air. Kalau nak buang air, itu sahabat reti istinja dengan batu kan. Tak ada masalah tu. Qada hajat, okey beres. Nak semayang tu macam mana nanti subuh? Pakai duk fikir macam mana. Rupa-rupanya ada cara. Kemudian Allah menurunkan ayat tayamum. Ayat tayamum ni dia sekali dengan ayat wuduk lah. Ayat 6 surah Al-Ma'idah. Ayat 6.
Jadi kalau kata Imam Suyuti dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran, ada ayat Quran ni lambat turun. Amalan tu dah berlaku ayat lambat. Wuduk ni sudah tentu sahabat-sahabat Nabi berwuduk di Mekah lagi pasal Isra' Mi'raj, nak solat kan. Nak solat tentu berwuduk. Mana boleh solat macam tu, tak sah tanpa suci. Jadi sahabat sudah lama sejak Mekah lagi duk berwuduk, tapi ayat wuduk turun lambat. Amalannya dulu, ayatnya mutaakhirah, turun lambat. Turun sekali dengan tayammum. Ayat wuduk tu, kalau kita baca ayat 6 tu, dia mula dengan ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum. Bila kamu nak solat wahai orang beriman, basuh muka, basuh tangan sampai siku. Fa illam tajidu ma'an aw ala safarin, safar ni lah, dalam musafir kalau tak jumpa air, fatayammamu sa'idan tayyiba, tayammum. Sebut elok tayammum, bukan tom yam. Ustaz, suami saya patah tangan ustaz, macam mana nak tom yam? Tom yam apa pula, tayammum. Ada orang tak tahu lah cerita betul ke tak kan. Baik, Allah turun ayat tu, ayat wuduk bersekali dengan ayat tayammum. Usaid bin Hudhair, Nabi pecah-pecahkan, agih-agihkan kumpulan lah. Ada kumpulan yang tunggu situ, keselamatan, jaga Nabi, isteri Nabi. Ada kumpulan yang ditugaskan untuk cari rantai, ke sana, ke sini, ada lah. Usaid bin Hudhair ini, dia dilantik sebagai ketua mencari rantai, cari loket kalung tu. Dia mengetuai. Kalau jumpa, tak jumpa, sampai ke subuh tak jumpa, Allah turunkan ayat tayammum. Okey ya. Nabi pun tunjukkan cara dia. Nabi kata at-tayammumu, dalam hadis yang panjang, darbatan, tayammum tu 2 kali menepuk tanah. Tepuk tanah 2 kali. Darbatun lil wajhi, yang pertama tepuk tu sapu muka, wa darbatun lil yadain, tepuk sekali lagi untuk sapu tangan sampai siku. Seronoklah sahabat. Jadi dalam satu kesusahan akan ada 2 kesenangan. Satu susah, 2 senang. Inna ma'al usri yusra. Fa'in sebelum tu, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Al-usr disebut dalam bentuk ma'rifah, yusra disebut dalam bentuk nakirah. Kata ulama tafsir, susah tu hak tu jugalah, susah yang sama tetapi senangnya lain. Inna ma'al usril wahid yusraini, sesungguhnya bersama satu susah ada 2 senang. Yusra pertama lain, yusra kedua lain. Tapi sakit-sakit tu jugalah, susah-susah tu juga. Fa inna ma'al usr yusra, hada yusr. Fa inna ma'al usr yusra, hada yusr akhar. Jadi hilang rantai, apa kesenangan dia? Tayammum dapat, sekali rantai pun jumpa balik. Satu susah, 2 senang. Macam Nabi Daud lah. Nabi Daud sakit kan, lepas dia sembuh saja. Tak, kaya. Sakit, kemudian sabar, sembuh dan kekayaan. Kekayaan. Dalam buku yang saya susun 40 hadis Nabi Muhammad bercerita. Nabi Muhammad cerita Nabi Ayub mandi ayak, minum ayak yang Allah Ta'ala suruh tu, dia hentak kaki kan. Elok mandi tu lega, minum ayak lega sakit dalaman, mandi lega sakit luaran, sembuh. Kemudian turun pula mah dari langit. Kita orang Melayu kata mah tak pernah turun daripada langit. Ada pernah turun hujan emas berbentuk belalang. Nabi Daud kutip jadi orang kaya. Malaikat tegur Nabi Daud, tak cukupkah sakit sudah disembuhkan? Kata Nabi Daud, cukup dah, tapi rezeki Allah tidak boleh ditolak. Dia hanya mengharapkan sembuh dan kaya. Tu.
Sabar lah, modal sabar. Tapi payah cakap senang lah, sabar. Ini bukanlah keberkatan kali pertama disebabkan kamu, wahai Abu Bakar. Aisyah berkata, kemudian kami ingin bertolak. Maka unta yang aku tunggangi pun bangun. Dan kami terjumpa rantai itu berada di bawah unta. La ilaha illallah. Unta ni dia tengok, dia cari sana sini. Dia tindih perut dia. Setelah siang cerah tu jumpa. Jadi tayamum ni disyariatkan untuk kita. Wa ju'ilat lana. Lana tu khususiyah. Dijadikan al-ardu kulluha masjidan wa tahura, untuk kita boleh semayang di mana-mana. Atas permukaan bumi boleh semayang. Atas rumput, atas tanah, atas pasir, batu, tepi pantai, tepi jalan, boleh. Jangan atas jalannya. Atas jalan kena langgak. Tepi-tepi jalan boleh. Untuk kita je, untuk umat lain tak. Dia mesti semayang di rumah ibadat. Kemudian bumi tu selain dia jadi tempat sujud, bumi tu juga menjadi alat suci. Tanah. Dan riwayat yang lain sebut, sekalipun tak didapati air 10 sinin, 10 tahun. Tu dia tak ada air 10 tahun, macam mana boleh hidup? Air ada hanya untuk makan dan minum. Bukan tak ada langsung, tapi perlu berjimat lah. 10 tahun tak ada air, maksud Nabi, air untuk minum. Untuk minum tak boleh wudu. Dalam fiqh, air minum je. Air sabil kan, macam kowe orang wakaf. Orang wakaf kowe tu, air kowe penapis tu untuk apa? Kita sedia maklum, kalau tak tulis pun kita tahu. Tak perlu ditulis. Kalau dia tulis lisyurbi faqat, for drink only, tu jelas kan. Tak tulis pun tahu. Ya, jangan salah guna. Orang wakaf bayar bil untuk minum je. Kalau kata betul-betul tak ada air ada tu, tayamum, air tu minum. Jadi sahabat Nabi faham. Nabi kata kalau tak ada air 10 tahun boleh tayamum, walaupun 10 tahun. Takkan tak ada air, mati lah. Tak mati, sebab air dikhususkan untuk minum, makan, gitu je, untuk basuh pakaian. Jadi tak ada air ni kadang-kadang tak ada betul, kadang-kadang ada untuk kegunaan lain, dikira tiada. Hadis ke-11, keringanan hukum untuk wanita. An Mu'azah radhiyallahu anha qalat ma balul haidhi taqdi as-sawm wa la taqdi as-salah, faqalat aharuriyatun anti, faqultu lastu biharuriyah walakinni as'al, qalat kana yusibuna dhalik fanu'maru biqada'is saum wala nu'maru biqada'is salah, rawahul Bukhari wa Muslim. Artinya daripada Mu'adzah radhiyallahu anhu, beliau bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, kenapa orang haid wajib mengqada puasa tetapi tidak wajib mengqada salat? Kenapa? Maka Aisyah radhiyallahu anha berkata, sebelum dia jawab, dia tanya balik, apakah kamu ini dari puak Haruriyah, iaitu satu kumpulan dalam Khawarij yang tinggal di Hawra. Dia dipanggil Haruriyah. Puak ni mereka mewajibkan perempuan qada solat selepas suci dari haid. Ini tak betul ya ni, pahaman yang tak betul. Sebab tak perlu qada. 7 hari haid ABC ya, Allah bagi cuti. Bila suci tak perlu qada. Jadi Sayyidatina Aisyah tanya dulu, kalau dia daripada Haruriyah tak payah jawab, nanti jadi bertengkar, berdebat. Bukan nak cari kebenaran, nak gaduh. Orang tanya kita ni, kalau dia memang dia faham macam tu dah, kita jawab, dah kali bergaduh. Buat apa jawab? Sayyidatina Aisyah tanya dulu, kamu ni Haruriyah ke? Nak tengok dia siapa kan. Kalau dia kata ya, tak apalah, hang faham gitu, buang masa kan. Dia kata dah, dia bukan Haruriyah. Dia nak tahu, saya bukan dari Haruriyah, saya hanya mengajukan soalan saja, nak tahu. Soalan orang ni macam-macam. Kata Aisyah, kami haid bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Kami diperintahkan untuk qada puasa. Ada arahan qada. Dan kami tidak diperintahkan untuk qada solat. Jadi sesuatu ibadat tu kalau kita buat dalam waktunya dipanggil tunai. Macam sekarang sembahyang zuhur sekarang tunai lah. Kalau dah terlepas waktu dipanggil qada. Dah asak dah baru nak sembahyang zuhur, qada. Sebenarnya qada ni kita tak boleh sesuka hati, dia memerlukan dalil, dia memerlukan arahan. Itu maksud Sayyidatina Aisyah. Ada seorang ulama usul fiqh nama Imam Amidi. Dia tulis satu kitab dia At-Tamhid. Satu judul yang hebat lah. At-Tamhid fi takhrijil furu' 'ala al-usul. Saya sempat belajar tapi tak habis lah. Pernahlah baca. At-Tamhid fi takhrijil furu' 'ala al-usul. Usul fiqh kita usul fiqh. Dia buat contoh macam ni. Seorang yang diberi tugas, bagi kerja, ada deadline dia kan. Kalau kita dapat siapkan kerja sebelum tempoh tersebut, itu dipanggil tunai. Dia bawa bentuk bos majikan dengan pekerja. Yang kita baca ni Allah dengan hamba. Jadi kalau kita kerja, bos kita, majikan kita kata siapkan sebelum hari Khamis ni, sebelum 10 pagi Khamis ni mau siap. Ataupun pensyarah bagi kepada pelajar suruh buat assignment ke, Khamis ni hantar sebelum 10 pagi. Kalau dia hantar lambat tu, kira qada lah. Kita dah tahdid tarikh tertentu, jam tertentu, dalam tempoh tu tunai. Kalau dia lewatkan, mana tak syok lah, kena marah apa semua, mungkin reject. Kalau tak mau terima, tak terima, hantar lambat kan. Jadi Imam Amidi dia buat contoh wakil. Bila kita wakil kepada seseorang, kita bagi tempoh. Kita suruh dia edarkan duit zakat contohnya. Pastikan sebelum hari Khamis 9 pagi kamu dah Arab panggil tauzi', dah edar dah duit-duit ni kepada yang berhak. Hari ni hari apa? Isnin kan? Sebelum Khamis 9 pagi. Kalau dia lengah sampai 9 pagi Khamis dia lupa ke, masih duit tu masih dia belum edar atau belum habis dia edarkan, terlebih waktu dia tak boleh edar dah. Sebab dia dilantik sebagai wakil dalam waktu yang terhad. Bila terlebih, kalau dia edar juga, dia salah. Dia kena dapat mandat baru. Dia kena kembalikan duit tu, minta maaf, duit masih ada, saya tak edar lagi. Kena bagi balik dekat Tuhan. Dia kena rujuk semula kepada Tuhan tu. Tuhan tu kata tak, duit ada, bagi balik dekat aku. Bagi balik. Ataupun Tuhan tu kata berapa baki yang tak ada tu, yang belum edar tu, berapa ratus lagi. Okey, tak apa, teruskan, edarkan, baru boleh dia edar. Kalau tidak, dia tak amanah. Dia tak amanah. Kita bagi waktu, bukan saja-saja bagi waktu. Jadi duit yang berbaki tu bila dah lebih pada waktu, dia tak boleh edar lah. Haram, salah. Dia perlu dapat arahan baru. Majikan dia kata, okey, duit yang lebih tu aku lantik hang sebagai wakil, edarkan. Baru boleh dia edarkan. Begitulah dalam bab hukum hakam ni, ada waktunya. Bila kita semayang lambat, kita nak qada, boleh ke? Kena ada dalil. Al-amrul, dia kena ada amr jadid. Berat sikit lah benda ni dibahaskan dalam usul fiqh. Kita kena tunggu arahan baru. Kalau tak ada arahan, tak boleh qada. Jadi macam solat, orang haid, dia tidak dapat menunaikan solat ketika haid. Bila darah berhenti, dia perlu tak qada? Tak ada dalil yang menyuruh qada, tak payah qada. Puasa pasti ada dalil. Bulan Ramadan, dia bersalin, dia tinggal puasa. Habis Ramadan, Nabi suruh qada. Ada arahan. Maka dilakukan ibadat tu di luar daripada waktunya. Asal puasa Ramadan dalam bulan Ramadan, di qada puasa Ramadan luar Ramadan, ada arahan baru boleh buat. Macam itu. Dan kerana tajuk ini jugalah ada seorang ulama di dunia,
Nama dia Ibnu Hazm. Agak kontroversi, tetapi kita faham hujah dia tentang solat. Ibnu Hazm, solat kalau ditinggalkan kerana terlupa, memang ada arahan. Nabi kata bila ingat, man taraka salah, siapa tinggal semayang terlupa, fal yusalliha idza zakaraha. Nabi mengarahkan bila teringat ganti balik. Tinggal semayang kerana lupa, bila ingat ganti. Mana ada arahan mengganti. Fal yusalli tu fi'il amar. Gantikan bila ingat. Isu orang tidur jaga subuh elephant, nak buat macam mana? Nak qada subuh kan tinggal terus lah, istighfar minta ampun. Ada arahan siapa tidur meninggalkan semayang, hendaklah dia ganti bila dia jaga. Hendaklah tu suruhan. Ialah terlepas waktu satu bab, okey. Nabi menyuruh ganti balik tu, ada arahan. Tapi Ibnu Hazm dia kata orang tinggal kerana sengaja, zaman jahiliah tak semayang, bukan kerana tidur, bukan kerana lupa. Ibnu Hazm kata tidak ada satu dalil pun menyuruh qada solat yang ditinggalkan dengan sengaja. Nampak? Dia bincang ni ya. Sayyidatina Aisyah kata, kami tinggal puasa, Nabi suruh ganti di luar bulan Ramadan. Kami tinggal semayang, ya, tapi kerana haid lah, kerana semayang pun tak sah, dosa. Nabi tak suruh mengqada solat. Jadi kalau Ibn Hazm dia, orang yang tinggal solat dengan sengaja, tidak ada arahan mengqada, maka dia kata tak payah qada. Dia kata tak payah qada. Beza sikit dengan pak mazhab kita lah, mazhab Syafi'i, Hanbali pun ni kena qada. Kan? Apa jawapan kita? Ibnu Hazm pun dia ilmuwan Islam, dia berhujah dengan wujubul qada bi amrin jadid ni. Kalau tak ada arahan qada, jangan pandai-pandai qada. Itu hujah dia. Kalau ada dalil daripada hadis, Quran suruh qada, baru qada. Kita jawapan kita begini. Qada solat tu ada. Nabi suruh qada bila tinggal sengaja atau terlupa. Kita berhujah dengan mafhum muwafaqah namanya. Mafhum muwafaqah ni macam ni. Allah tak bagi kata kat mak ayah Allah tak bagi kata kat mak ayah Jadi kalau maki mak ayah boleh tak? Tapi tak ada apa ayat melarang maki. Kalau tendang mak ayah, na'udzubillah, boleh ke? Tapi Allah tak bagi kata je. Tendang jangan kata tendang je. Tendang senyap, senyum. Sambil senyum tendang. Boleh kata boleh? Mana ada ayat hadis melarang tendang mak? Tak ada. Ini di sudut pandang yang lain, Pak mazhab melihat kalau tak boleh, yang lebih dari lebih lagi lah, dipanggil mimbabi aula, qiyas aulawi. Jadi dibawa dalam isu ni, kalau tinggal yang tak berdosa, tinggal salat yang tak berdosa itu pun Nabi suruh qada, tinggal kerana tertidur tak sengaja, terjaga lambat, kena qada, ada arahan. Tinggal kerana terlupa, terlupa, macam mana lupa? Kenuri kahwin tu lupa sungguh. Insya baru teringat, tak sembahyang zuhur, asar, maghrib, tu dia lupa. Kalau betul-betul dia lupa, dia tidak berdosa. Tak berdosa pun kena qada. Apatah lagi, perkataan apatah lagi tu. Apatah lagi tinggal dengan sengaja. Maknanya ada lah arahan tu. Faham-faham sendiri. Dipanggil mafhum. Dia ada mantuk, ada mafhum. Yang Nabi cakap, siapa lupa bila ingat, qada. Siapa tidur bila jaga, qada. Itu yang Nabi cakap. Mafhum ni kita faham-faham sendirilah. Tinggal yang tak dosa pun kena qada, takkan tinggal yang berdosa tak kena qada, pelik kan? Itu kita. Adapun Ibnu Hazm dia faham dengan cara pengajian ini, setiap yang nama qada perlu ada arahan. Bagi dia tiada arahan untuk qada semayang yang ditinggalkan dengan sengaja. Jadi dia kata buat baik, istighfar, waqaf banyak-banyak, sedekah, selawat. Mudah-mudahan innal hasanat yuzhibna sayyiat. Buat baik itu menghapuskan dosa-dosa tinggal semayang yang dulu-dulu. Kita hormatlah bila kita mengaji benda ni, kita hormat. Kita nak kecam dia sangat-sangat pun betul juga. Qada ni satu isu yang ibadat ni kita kan boleh buat suka hati. Nak buat dalam waktu yang Allah tetapkan. Dah terlepas waktu, tak apa qada, bukan macam tu.
Qada memerlukan dalil. Itu. Tapi kita di Malaysia ni kita ikut mazhab Syafi'i lah. Siapa-siapa yang tinggal sembahyang dulu-dulu qada lah no. Kenapa kena qada? Tak ada dalil. Ya, tak ada dalil dalam bentuk nas, tapi ada dalam bentuk mafhum. Tinggal yang tak berdosa pun kena qada, apatah lagi tinggal dengan sengaja, tentulah lebih-lebih lagi wajib qada. Jadi dalam kehidupan kita, bila orang bagi satu kerja, kalau kita memahami fiqah, kerja yang diletak waktu, pastikan kita selesaikan sebelum sampai waktu tu. Kalau terlebih jadi qada. Qada kita tak boleh qada sesuka hati, kita kena tanya bos kita. Mengaku kata salah, saya tak dapat siapkan ini, adakah saya perlu terus siapkan atau macam mana? Gitu. Orang suruh siapkan hari Khamis, bos dia tak tanya, dia hari Jumaat baru dia buat. Orang suruh hantar hari Khamis, mentang-mentang pensyarah tak kutip tu, dia hantar hari Jumaat. Salah tu. Dah terlepas tarikh. Lepas tarikh ni kira qada. Qada bukan boleh buat sesuka hati, kena dapat mandat, arahan, kebenaran, keizinan daripada yang memberi tugas tersebut. Kitab At-Tamhid ni satu kitab yang bagus, dia tatbiq fiqh tu dalam bentuk furu', dalam bentuk kehidupan harian kita. Hubungan anak murid dengan guru, hubungan pekerja dengan majikan. Jadi ada juga yang terlepas tarikh kan. Terlepas tarikh tu qada. Tak boleh qada sesuka hati. Baik, kita terus. Sejarah pensyariatan azan. Saya baca terjemahan dia daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, selepas orang Islam tiba di Madinah, mereka pun berhimpun, yakni berbincang pada suatu hari tentang waktu solat, bagaimana ingin menyeru orang ramai untuk solat berjamaah. Ketika itu belum ada penyeru. Ni di awal hijrah lah. Hijrah sampai Madinah. Macam mana nak? Kalau di Mekah memang tak boleh azan. Di Mekah tak boleh berkumpul. Di Madinah nak maklumkan waktu sudah masuk, nak panggil. Azan tu di sudut bahasa al-i'lam, pengumuman lah azan tu. Umum masuk waktu. Sebahagian sahabat berkata, gunakanlah loceng seperti Kristian. Sebahagian yang lain pula berkata, gunakanlah trompet seperti orang Yahudi. Ada yang cadang nyalakan api. Maka Nabi tak setuju lah. Sebab kita nak dalam ibadat menyerupai. Itu masalah. Kita kena ada kita sendirilah, identiti kita sendiri. Menyerupai Kristian. Bukan tak boleh guna loceng. Loceng sekolah boleh je. Ada orang dia syadid ni, dia dengar loceng macam Kristian, dia potong habis wayar. Loceng sekolah, loceng apa kan. Loceng tu boleh. Tapi loceng untuk memaklumkan waktu solat, menyamai Kristian yang ting-ting kuil tu, itu Nabi tak setuju. Maka Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata, kenapa kamu tidak melantik seorang lelaki untuk menyeru orang ramai datang solat? Rasulullah SAW bersabda, wahai Bilal, berdiri dan lawangkan seruan untuk solat. Dia sebenarnya mimpi lah. Mesyuarat dengan Nabi, tiada kata putus. Akhirnya balik, dua orang sahabat bermimpi, malaikat ajak azan dalam mimpi. Yang pertama nama Abdullah bin Zaid ada dalam keterangan, orang kedua nama Sayyidina Umar Al-Khattab. Mimpi, malaikat ajak, dapat ilmu dalam mimpi. Tapi hati-hati juga, takut yang syaitan pun pandai juga berlakon kan. Sebab tu mereka tanya Nabi dulu. Kalau mimpi apa-apa jangan percaya terus, tanya orang alim ulama yang arif dalam bab mimpi. Sebab tu mereka tanya Nabi. Nabi sahkan mimpi itu mimpi yang benar. Ada mimpi daripada Allah, dipanggil ar-ru'ya as-salihah min Allah. Ada mimpi dari syaitan, al-ihtilam, adghasu ahlam. Itu mimpi merapu daripada syaitan. Apapun mereka tanya Nabi, Nabi sahkan ini mimpi daripada Allah, maka jalan azan. Abdullah bin Zaid, Nabi suruh dia ajarkan azan tersebut kepada Sayyidina Bilal, kerana Sayyidina Bilal ni fa innahu anda sautan minka,
Kerana Bilal itu suaranya lebih anda ni asalnya basah. Serak basah ke? No. Orang Afrika kulit hitam ni suara ni pun derah, tak payah guna mikrofon. Serak basah. Kita serak tak basah. Sumbang. Kerana suaranya lebih merdu daripada suara kamu. Jadi Abdullah bin Zaid ajak Sayyidina Bilal azan. Waktu nak iqamah, Abdullah bin Zaid minta kat Nabi untuk iqamah. Kerana malaikat ajak dia azan dan iqamah dalam mimpi. Nabi kata, tak apa, iqamah. Dia iqamah, Nabi jadi imam subuh. Jadi subuh tu azan orang lain, iqamah orang lain, imam orang lain. Boleh macam tu. Kalau nak jimatkan lagi, ada hadis man adzana fahuwa yuqim. Siapa azan, dia tulah qamat. Jimat sikit jawatan. Tidak ada muazzin. Hak qamat panggil muqim. Muqim. Sini muqim apa kan? Muqim tu tukang iqamah lah. Dia boleh banyak makna muqim. Jadi tukang azan, muazzin. Tukang iqamah, muqim. Hak jadi itu imam. 3 pula jenis bayar ilaun. Untuk menjimatkan, kata Nabi, siapa azan, dia itulah qamat. Tapi boleh agih-agih. Bilal azan, Abdullah bin Zaid iqamah, Nabi imam. Dan lagi nak jimat, 3 tu seorang pun boleh. Tu imam azan, dah orang main lambat, dia mengamuk satu hari tu, dia azan, mana api muazzin tak main. Tu imam mewah dia. Tu imam azan, tu imam qamat, tu imam jadi imam. Dia potong yang lawan lah, semua balun kat dia. Boleh juga. Tapi kalau buat macam tu, orang kata gila jawatan pula. Semua dia berat lah. Azan ni sunat berdiri, duduk pun boleh. Azan ni orang lelaki lah, orang perempuan tak boleh azan. Perempuan iqamah saja. Iqamah tak memerlukan suara yang kuat, nyaring. Jadi azan lelaki, sunat berdiri. Sunat masukkan jari dalam lubang telinga, macam tu. Dalam kitab Tanwirul Masalik ada sebutlah perkara-perkara sunat tu. Masuk jari lubang telinga, menghadap kiblat, tak menghadap kiblat, semua ni sunat, bukan wajib. Kemudian ada tarji'. Tarji' ni yang kadang-kadang orang tinggal ataupun orang buat tarji' tapi tak tepat. Tarji' tu mula azan biasa, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dengan suara yang kuat. Biasa. Bila nak sampai asyhadu tu, tarji' dulu, pelan dan kuat. Asyhadu. Panggil 2 kalimah syahadah. Pelankan dulu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. 4 kalimat ni pelan. Selepas pelan tu tidak ada lagi pelan, semua kuat. Antara Allahu Akbar dengan asyhadu ni kita tarji'. Macam mana tarji'? Macam ni. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian kita angkat suara. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, sunat beralih ke kanan. Hayya 'alas salah, beralih kanan. Hayya 'alal falah, kiri. Hayya 'alal falah, kiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Tarjih dia, slot tu antara takbir dengan syahadatain, antara Allahu Akbar dengan 2 kalimah syahadah. Ditarjih 4 kalimah, pelan-pelan. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bukan selang-seli. Jadi kita fik akan dijelaskanlah. Baina takbir wa syahadatain. Itu mahallut tarjih. Sampai tak ada pelan langsung pun tak kenal juga. Tapi sah lah, tak dapat pahala sunat. Dan ada yang buat selang-seli. Asyhadu an la ilaha illallah,
Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasul. Dia volume tu pelan kuat, pelan kuat, pelan kuat. Bukan macam tu. Tak betul. Tak betul. Qabla syahadatain. Ba'da takbir wa qabla syahadatain. Lepas takbir, sebelum nak kata asyhadu tu, tarjih siap-siap. 2 kalimah syahadah diulang 2 kali. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu. 4 kalimah. Banyak tak betul? Itu perlukan kursus azan. Sebab azan ini dijamin muazzin itu syurga sekiranya tepat. Siapa azan 12 tahun, ada riwayat siapa azan 10 tahun dengan ikhlas, Nabi menjamin syurga untuknya. Tapi kalau silap, mau janganlah senang-senang nak jamin syurga, dia kena memenuhi syaratnya. Muazzin dijamin syurga. Atwalun nas a'naqan yaumal qiyamah atau unuqan yaumal qiyamah. Dia paling tinggi lehernya melihat fuyo banyaknya pahala aku. Terangkat gitu. Nah, imam pun ada kelebihan. Kelebihan dia doa. Allahumma arsyidil a'immah. Ya Allah, bimbingilah imam-imam. Waghfir lil muadzinin, dan ampunkan dosa orang yang azan. Azan yang betul. Berdiri okey dah. Jari masukkan dalam lubang telinga. Okey dah, tapi setengah tu malah dia begitu je. Peluk tubuh. Sunat je. Ataupun tak tahu kata sunat. Masukkan jari dalam lubang telinga. Menghadap kiblat. Ada yang tak cucut buat gitu. Dia buat macam pekup telinga. Jari telunjuk masuk. Ibu-ibu tak mengaji sangat pun tak apalah, kan azan. Ibu-ibu bagi perhatian sungguh. Macam mana nak buat hak laki-laki ni. Yang mana reti azan. Ada jaminan syurga. Saya masukkan dalam kitab saya 40 hadis jalan ke syurga. 40 hadis jalan ke syurga. Ustaz Bakri banyak mengajar kitab saya. Ustaz Muhammad Bakri. Apa Kerin, Sungai Kerin ke apa, tak tahu rumah dia. Bendang Kerin. Saya pun tak pernah pergi rumah dia, duk tengok alamat, duk post kan, duk post kitab. Jadi tarjih ni kita kena tahu dia punya slot datang mana. Bukan selang-seli. Dan amat menyedihkan, ada muazzin ni dia tarjih semua, dia buat selang-seli semua. Macam ni. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cik bisik. Hak tu tak payah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbir tak payah. Tarjih ni untuk kalimah syahadah je. Dia hantam semua. Hayya 'alas salah. Bisik. Hayya 'alas salah. Satu tak perlu tarjih. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Pelan kuat. A to Z semua sekali. Sungguh, cuba kita amati dan perhati. Betul ke macam tu? Bukan kita nak cari salah orang. Jadi pejabat-pejabat agama ni perlu buat kursus. Kalau guna tanwirul masalik tu ada dalam 10 lai ke A4. Adabnya, apa dalil dia, bagi faham betul-betul kepada muazzin. Putus stik tu, tak apa, tak payah beli kitab. Putus stik tentang azan, bab azan. Supaya azan ini bertepatan macam Nabi ajak. Nabi ajak Sayyidina Bilal begini. Bukan kata ada doa azan lama pun kalau tak mengaji suka hati ya. Muazzin ni tiru muazzin yang dah mati tu. Tu muazzin yang bakal dilantik akan tiru muazzin ni pula. Jadi saya tak tahu. Sebab tarjih ni kalau kita duduk dekat mikrofon yang bagus, dia akan bunyi. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah 2 kali. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Rasulullah. Sebelum kita nak ada dalam tu Nabi suruh pelankan suara kemudian angkat suara. Hanya untuk 2 kalimah syahadah. Lah kita al-azkar. Mengaji merata orang mengaji kita azkar. Cuba tengok. Terjemahan pun ada. Apa kata Imam Nawawi? Bila tarjih mahal itu, tempat dia di mana? Antara takbir dan sebelum 2 kalimah syahadah. Bukan
satu kalimah syahadah pelan kuat, satu kalimah syahadah pelan kuat. Itu bukan macam tu. Tak tepatlah. Tak menepati. Ya. Itu tak apa, tu sebelum azan tak dikira azan lagi, tu zikir-zikir kan boleh diamalkan. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allah akbar, ya karim. Betul kan? Itu sebelum azan. Yang saya maksudkan azan ni dia bermula dengan Allahu akbar dengan suara yang lantang. Allahu akbar 2 kali suara lantang. Kemudian mencelah antara nak sebut asyhadu an la ilaha illallah itu, kita perlahankan terlebih dahulu. Nabi suruh 4 kali ni pelan. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian kuatkan suara sampai habis. Kuat suara sampai habis, tidak ada lagi pelan. Asyhadu an la ilaha illallah kuat, asyhadu an la ilaha illallah kuat, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah kuat, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah kuat, hayya 'alas salah kuat, sambil memalingkan muka. Jangan paling sampai kaki, dada, muka ya. Beralih sampai badan-badan, kepala ya, kepala muka. Hayya 'alas salah ke kanan, hayya 'alal falah ke kiri. Dan iqamah pun sunat beralih. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Berapa orang beralih? Itu tanda kata tak mengaji. Lil asaf, menyedihkan. Saya pun kan pandai sangat bila saya mengaji. Kena buat macam tu. Tapi malangnya saya tak jadi tukang azan lah pula. Kita ajak kepada murid-murid kita lah. Tu pun dia bermalas. Kalau qamat duduk tegak tu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qamat ni dia sunat mathna, dua-dua. Kalau boleh jangan berhenti. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna, tarik nafas. Kalau boleh mathna. Azan furada, satu-satu. Azan panjang-panjang. Qamat ni dia isra', dia laju-laju, cepat, dan gabungkan dua-dua. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu berhenti dah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah beralih ke kanan, hayya 'alal falah beralih ke kiri. Kurang tepat kalau hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Tengok dalam kitab Al-Iqna' disebut beza al-farq bainal azan wal iqamah. Azan satu-satu, lambat-lambat pasal sedang menggamit, memanggil. Iqamah orang dah hadir, cepatkan. Dua-dua. Sunat beralih. Azan insya-Allah orang beralih kanan, beralih kiri pasal dia tengok muazzin hak meninggal dulu pun beralih. Dia tiru-tiru je. Maaflah kasar sikit lah saya ni. Tapi betul ke tak? Betul no? Adakah kursus azan? Begini cara dia. Naib qadi ke pejabat agama buat gini, macam ni. Jadi imam pun macam ni. Wirid macam ni. Bila nak kalih beralih tengok orang, bila nak duduk tahiyat, nak pusing. Kita kalau nak majlis rasmi, ada raptai dia kan, begini kan. Sembahyang duduk macam tu, ikut imam lah. Ada imam style ni, ada style ni. Tak ada penyelarasan. Boleh tiak sikit. Ya makcik. Itu tugas kita lah. Itu khilaf. Ada pendapat qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Bangun. Bangun. Kalau kita tahu kita pergerakan kita lambat, bangun nak perbetul itu ni, bangun waktu tu. Ada ulama kata setelah habis Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, itu bangun waktu tu. Habis qamat bangun. Kalau mazhab Hanafi dia bangun awal, tukang qamat tu akan minta berdiri dah. Kata saf. Waktu tu berdiri lah. Sebelum dia qamat kita berdiri dah. Hanafi. Maliki qad qamatis salah berdiri. Syafi'i sebaik saja habis qamat berdiri. Jangan lama-lama lah. Ni habis qamat lama dah. 3 minit dah dia duduk lagi baca doa, buat lambat, slow. Habis tu diri terus. Sebaik saja la ilaha illallah, terus berdiri. Kalau kita jenis sakit orang nak berdiri kalut-kalut tu, elok kita berdiri tak? Qad qamatis salah. Qad qamatis salah. Isu nak beralih
hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah, jawab apa? Kan sadaqta tu as-salatu khairum minan naum pagi-pagi. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah, apa jawab? Kan la haula wala quwwata illa billah tu hayya 'alas salah, la haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alal falah, la haula wala quwwata illa billah. Betul. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah, jawab dia aqamaha Allahu wa adamaha. Aqamaha Allahu wa adamaha. Tu dia. Kena tahu ni. Ya. Apa dalil dia, apa hadis dia? Semua ada dalam Tanwirul Masalik tu. Saya terjemah aja, Syekh Mustafa Buram letakkan. Dia ada panjang jawab, tapi hafal pendek dululah. Aqamaha Allah wa adamaha. Nanti tambah gear 2. Aqamaha Allah wa adamaha madamatis samawati wal ard. Tu gear kedua. Dia ada 3 gear. Boleh dah tambah lagi. Aqamaha Allah wa adamaha madamatis samawati wal ard wa ja'alani min salihi ahliha. Complete. Tapi jangan hafal panjang tu, apa pendek-pendek dulu. Ada 3 keratan. Aqamaha Allah wa adamaha madamatis samawati wal ard wa ja'alani min salihi ahliha. Sempat ya? Sempat. Kalau kita baca laju sempat. Orang qamat cepat. Qad qamatis salatu, qad qamatis salat. Kita aqama Allahu adamaha madamatis samawati wal ard wa ja'alani min salihi ahliha. Dan kalau dah hafal. Bagi boleh jangan mati lagi tak hafal ni. Homework. Bagi boleh hafal ni dulu. Sebab ia harian. Tambah duduk pondok pula. Kita pergi semayang awal, orang qamat kita dengar kita. Semua kita boleh jawab. Allahu Akbar, Allahu Akbar, kerti. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad. Okey, boleh. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, la haula wala quwwata illa billah, boleh. Aqama Allah, apa? Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Kita pun saja. Tak jawab. Tak kena. Nak jawab. Aqama Allah dah. Jadi kita buatlah tugas sikit, kerja rumah kita cari. Ada yang beli Tanwir Masalik tebal tu, ada dalam tu. Tangkap gambar, share dengan kawan-kawan. Buka tajuk. Jangan main-main. Azan, tukang azan. Kita yang dengar, kita jawab. Kemudian kesempurnaan azan ni, bila habis azan, Allahumma rabbah hadhihi da'wati tammah tu, doa tu kan. Jangan baca lagi, selawat dulu. Selawat dulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ke macam mana ke? Selawatlah. Selawat dulu baru Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah. Kepada siapa? Kepada tukang azan dan pendengar azan. Ramuan yang lengkap itu melayakkan kita halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Kita jawab azan, kita reti jawab iqamah, kita selawat sebelum doa azan, kita baca setelah selawat doa azan, pasti mendapat syafaatku di akhirat. Malangnya ada yang tak jawab azan, ada yang jawab tapi tak selawat dulu. Habis-habis la ilaha illallah, dia pun la ilaha illallah Allahumma rabb hadhihi bukan la ilaha illallah. Kita pun jawab la ilaha illallah. Paling mudah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah salatil di Syria, muazzin mendidik. Bila dia azan, dia akan selawat di mikrofon. Ustaz Arif, no? Itu didikan maknanya. Dia azan, dia berhenti sat. La ilaha illallah. Tu dia senyap sat. Lagi takut orang kata bid'ah ke apa kan, dia senyap sat. Itu dia. Sallallahu wasallam alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Muazzin berselawat. Lepas tu Allahumma rabbah. Jadi kita dengar pun, selawat dulu baru doa. Nabi ajak tu satu-satu tu. Iza sami'tumun nida, bila kamu dengar orang azan, faqulu mithla ma yaqulul muazzin. Jawablah seperti yang muazzin lawungkan. Jawab di mulut, jawab tindakan, pakai baju ambil wuduk, pergi sembahyang. Sahuti.
live rakaman lah. Rakaman dia tak sunat jawab, nak jawab pun boleh lah. Kalau azan yang live bukan rakaman, memang kita disuruh jawab lah. Ada galakan ya. Jangan buat tak peduli. Takut nanti kita nak mati orang talqinkan la ilaha illallah, kita buat tak peduli. Selama ni kita duduk dengar la ilaha illallah, kita tak jawab. Takut kita buat tak dengar ketika mati. Khifa, dibimbangi ya. Dibimbangi su'ul khatimah, mati tak boleh nak mengucap. Bukan orang tak ajak, tapi yalah dia biasa macam tu kan. Na'udzubillah min zalik. Jawab azan sunat bukan wajib. Kalau tidak macam ni, orang azan, kita jawab azan sunat bukan wajib. Tidaklah sampai ke peringkat wajib jawab azan, tetapi haram tidak menghormati azan. Kalau tak mau jawab pun diamlah. Dia buka lagu deras, tak pelankan, tak tutup, dia buat tak heran kan. Tak hormat azan itu haram. Jadi bila kita hormat azan, takkan nak hormat senyap macam tu. Masa yang ada tu kita guna untuk jawab azan. Jawab azan, selawat kat Nabi, doa azan, gitu. Bagi cukup 3-3 tu. Baik, kita terus. Kalau panjang lagi lah kalau kita bahaskan, dia kalau guna kitab sampai tajuk azan tu, dia banyak lah perkara-perkara yang boleh disentuh. Ni kita laju-laju je daurah. Dosa besar meninggalkan solat. An Jabir radhiyallahu anhu qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul inna baina ar-rajuli wa baina asy-syirki wal kufri tarka shalah, rawahu Muslim. Artinya daripada Jabir radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya perbezaan antara seorang lelaki dan antara kesyirikan dan kekufuran ialah meninggalkan solat. Berat meninggal solat. Dua lah orang yang tak solat. Antara dua je, sama ada dia fasik, buat dosa besar, ataupun dia murtad, keluar Islam. Itu masalah tak semayang. Tapi kita tak boleh mengkafirkan orang. Jadi kita ahli sunnah wal jamaah, kalau ditanya orang tak semayang ni apa hukum dia? Hukum dia dosa besar. Kafir ke ada? Dah fasik. Selagi dia tak isytihar kata dia keluar Islam, dia masih Islam. Dia kata tak kafir. Jangan kita kata ni tak sembahyang Jumaat 3 kali kafir. Boleh jadi kafir, tetapi belum confirm kafir. Allah yang tahu. Kerana hadis di bawah dalam keterangan ni, orang yang solat dia ada jaminan syurga. Ada jaminan di sisi Allah untuk memasukkannya ke dalam syurga. Sebaliknya orang yang tak jaga solat, tiada jaminan, itu je. Tiada jaminan di sisi Allah. Di hujung hadis muka surat 27, orang tak semayang, insya'a azabahu wa insya'a adkhalahul jannah. Tiada jaminan. Apa makna tiada jaminan? Jika Allah kehendaki, Allah menyiksanya. Jika Allah menghendaki, Allah akan memasukkannya, siapa? Tak semayang tu, ke dalam syurga. Terpulanglah, terserah kepada Allah. Orang tak semayang, jangan dikata kafir. Takut lagi kafir tu kena ke kita balik. Tapi orang yang jaga semayang ada jaminan syurga. Orang tak semayang tak ada jaminan. Terpulang kepada Allah. Allah nak siksa dia boleh, Allah nak masuk syurga terus boleh tu. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Mungkin dia ada kebaikan yang lain. Itu penilaian kita lah. Jangan pihak kat dia pula, hantar hang tak semayang. Boleh jadi Allah seksa, boleh jadi hang masuk syurga juga. Dia kata kalau gitu tak apa. Ni untuk kita nak melihat dan menilai orang kan. Jangan kata kafir, takut kafir tu kembali pada kita. Biasanya orang tak semayang ni pasal apa? Sibuk. Kalau kita tanya dia semayang wajib, dia aku tahu wajib, tapi tak dah, sibuk. Jadi dia masih Islam tu. Jawapan macam tu. Kadang dia kata tunggu nantilah, tua sikit. Dia masih tahu kata wajib. Dan kalau dia dapat
pendapat Ibnu Hazm tu lagi lega dia, nanti tak payah qada dah, lega. Ada yang malas, ada yang tak hafal qunut, punca tak sembahyang tak hafal qunut. Qunut kan wajib pun, amin jelah. Kalau berjemaah, amin, amin. Tak ada ilmu, baca tak betul, tak reti kan. Ada yang buta huruf Quran tak tahu, Rumi pun ada yang tak tahu. Ada, bukan tak ada, Rumi pun tak tahu, tulis Rumi pun tak betul. Macam mana dia nak sembahyang? Jadi tak tahulah, mungkin ada kebaikan lain. InsyaAllah jika Allah kehendaki, adkhalahul jannah, Allah masukkan dia ke dalam syurga dengan kebaikan-kebaikan yang lain. Orang tak sembahyang ni bukan, ada juga yang baik, kenuri dia awal datang tolong, baik dengan orang, semua baik. Cuma dia tak merokok, tak mencuri, tak bergaduh, tak semua. Satu lagi tak sembahyang, tak mencuri, tak gaduh dengan orang, tak sembahyang. Tu tak gue. Tak puasa. Jangan kata dia kafir lah. Takut kafir tu kembali pada kita. Ya, hukum memang tegas lah dalam hukum Islam. Orang tak sembahyang ni, setelah dinasihati tak sembahyang juga, dia akan dibunuh. Bunuh sebagai fasik, diurus secara Islam, mandi kafan, ke bumi, solat semua. Tapi kalau bunuh tu kerana murtad, tak boleh dikebumikan di tanah perkuburan Islam. Tak sembahyang macam apa? Dia kata sembahyang buang masa, dia mencaci, hina agama Islam apa semua, yang tu kafir lah. Kemudian kita tengok waktu solat. Panjang hadis ni, saya baca terjemahan dia aja. Waktu sembahyang semua kita tahu, subuh terbit fajar, habis subuh terbit matahari. Zuhur gelincir matahari, habis zuhur bila bayang melebihi sesuatu benda yang dipacak. Masuk asar habis dengan maghrib, tenggelam matahari habis asar. Cuma waktu maghrib tu je yang berlaku khilaf. Isya dengan hilang mega merah, habis isya dengan terbit fajar. Maknanya zuhur rapat sampai asar. Bila datang asar, zuhur habis. Asar sampai maghrib. Semua macam tu. Tetapi maghrib itu ada khilaf. Adakah maghrib hingga ke isya? Bila masuk isya habis maghrib, ataupun belum masuk isya maghrib dah habis. Inilah tujuan Imam Munziri masukkan hadis ni. Dia nak bincang tentang waktu solat maghrib, kerana maghrib berlaku khilaf. Sini maghrib pukul berapa? 7:33, 34. Ada dua pendapat tu. Satu pendapat jam 8 sudah habis maghrib. Siapa solat 8:1 minit, 8:2 minit maghrib, solat dia sah, tapi berdosa di sisi Allah, status qada. Ini pendapat yang kata maghrib terlalu singkat, jangan dilambat-lambatkan. Mengikut pendapat ni, buka puasa kurma dengan ayat kosongnya. Kalau makan nasi kandak memang lajak, 8 suku aku semayang. Tapi ada satu pendapat lagi, maghrib hingga isya, selagi belum isya, maghrib itu dikira tunai. Tak isya lagi, isya ke apa? 8? 48. 8:47 tu masih maghrib lagi. Dia yamtaddu ilal isya, berlanjutan hingga isya. Kata Imam Nawawi, pendapat hak kedua ni lebih kuat. Selagi tak isya, maghrib. Jadi siapa sembahyang 8:1 minit tu lega maghrib, tak dosa. Mujur lagi. Kadang-kadang orang balik kilang, jam apa semua kan, 8 lebih baru sempat ambil wuduk sembahyang. Tapi khilaf lah. Khilaf. Ini yang kita nak belajar ni, waktu maghrib. Waktu lain okey, insya sampai subuh. Dah azan subuh insya lagi. Mana insya habis lah. Insya dia rapat sampai subuh. Subuh tak rapat sampai zuhur lah. Subuh sampai zuhur itu pelik, itu tidak ada mazhab lah. Kalau kata semua rapat-rapat, zuhur sampai asar, asar sampai maghrib, jadi subuh hingga zuhur. Oh, ini dahsyat ni. Subuh hingga terbit matahari, jangan lambatlah, dosa. Jadi subuh dia macam maghrib juga.
Ada ulama kata subuh macam maghrib. Subuh dia tak sampai ke zuhur, terbit matahari habis. Maghrib pun dia tak sampai ke isya. Isya belum masuk, tapi kalau dilambatkan dosa. Ketat sikit lah pendapat ni. Dan memang saya duk mengajak orang di belah Penang tu, ada masjid yang lepas azan maghrib tu qomat tarawih. Tak mau lambat-lambat lagi, jadi qadha dosa. Ada. Kita kalau pergi lambat tu memang tak sempat lah nak berjemaah. Rupa-rupanya lepas azan iqamah tarawih. Hari-hari macam tu. Mungkin ada tok guru baca kitab macam tu. Dalam fiqh Syafi'i lah ada pendapat tu. Maghrib ni hanya muat 5 rakaat. 3 rakaat fardu maghrib, 2 rakaat ba'diyah. Qabliyah tak ada. Kalau buat qabliyah jadi 7. Cukup 5 je. Azan segera solat. Maknanya kalau 7.34 5 rakaat ni pukul 8 habis settle lah. Dia kena kalut sikit lah. Tapi kita yang mengaji, kita tahulah maghrib sampai ke isya. Dan kita tahu benda tu khilaf, kita cuba sembahyang di awal waktu. Keluar dari khilaf itu yang terbaik. Tak kira lah pendapat maghrib sampai isya ke, maghrib sampai jam 8 ke, itu tak penting bagiku. Aku nak yang terkeluar daripada perselisihan ulama. Dia macam satu makanan lah. Ada orang kata halal, ada orang kata haram. Kita panggil apa tu? Syubhah. Nak makan juga? Aku ikut pendapat yang kata halal. Ini pula, ada orang kata haram. Confused. Elakkan itu lebih baik. Jangan duk tanya apa hukum. Bila berlaku khilaf, famanittaqa syubuhat faqad istabra'a lidinihi wa 'irdihi. Siapa yang mengelakkan diri daripada syubhah, maka ini soal makan lah. Siapa elak daripada syubhah, maka dia telah menyelamatkan agamanya dan maruahnya. Ulama bawa soal makan syubhah ini dalam soal hukum sebenarnya. Hukum ada yang ni kata maghrib singkat, ada yang ni kata maghrib panjang singkat. Diaplikasikan tajuk makanan syubhah itu dalam soal hukum. Tadi kita belajar kepala ni, ada yang kata kena sapu seluruh kepala, ada kata sikit pun tak apa, ada kata 1/4. Dia macam benda syubhah juga. Jadi al-khuruj minal khilaf mustahabun. Mengeluarkan diri kita daripada perselisihan itu, kita cari jalan yang selamat, disunatkan. Kepala ni dia macam satu makanan lah. Makanan ada kata haram, ada kata tak haram, haram, tak haram, haram. Confuse kita, syubhah. Kepala ni dia ada kata seluruh, ada kata sikit, ada 1/4. Kita apa pening sapu kepala, senang cerita. Al-khuruj minal khilaf tu memang dia duduk di bawah hadis syubhah. Syubhah ni keraguan, benda tak pasti. Jadi macam itulah sembahyang maghrib awal. Ya. Lapik dengan pakaian tak boleh Ya. Orang lelaki macam tu pakai kepiah. Tak asah. Lapik dengan pakaian tak, kena, dia bukan mesti buka seluruh dahi, satu sebahagian kecil pun tak apa dah. Jangan tutup semua. Tak boleh. Kalau orang perempuan, jangan sujud atas telekung, kena tarik sikit. Sujud atas sejadah. Sejadah bukan pakaian kita, tapi telekung tu pakaian. Ya. Kecuali kalau dahi dia luka, bawa ke klinik dibalut, itu tak perlu buka lah. Itu solatnya sah. Saja tak boleh. Boleh. Okey. Ya. Ya, azan. Bagus. Ya, itu memang disunatkan sejak zaman Nabi. Azan gerak untuk tahajud. Ataupun kalau Isnin, siapa-siapa yang puasa bangunlah sahur, dia bantu. Okey tu. Azan 2 kali ya. Azan pertama sebelum masuk waktu subuh 5.30 macam tu. Jangan awal sangat. 3 pagi azan orang marah. Orang bukan Islam lagi marah, ganggu tidur. Nak cari pahala jadi dosa, jadi kontroversi pula. Dekat-dekat lah. Pukul 6, 5.30 cantik azan. Jadi di pondok azanan 5.30.
azan gerak. Tak perlu sebut as-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum tu yang pukul 6 tu. Tak ada, betul, azan gerak tak ada as-salatu khairum minan naum. Di Mekah pun ada azan 2 kali. Azan 2 kali subuh, satu lagi Jumaat. Jumaat zaman Sayyidina Osman lah mula azan 2 kali. Azan pertama sebelum khatib naik atas mimbar, azan kedua setelah khatib berada di atas mimbar. 2 kali. Tapi kalau di Mekah Jumaat, dia jangan kita tertipu pula. Azan pertama tu nak panggil orang ramai, sekali dia akan tutup pintu. Bukan masuk lagi waktu zuhur. Ada yang pergi balun sunat qabliyah dah. Di Mekah kena faham, azan Jumaat tu yang pertama tu bukan zuhur lagi. Masih sempat solat duha apa lagi. Dia cuma, tak tahulah ijtihad mereka lah. Kalau kata zuhur ke 1, ke 12 tu dia akan azan. Belum Jumaat lagi azan. Kemudian satu lagi azan setelah khatib Assalamualaikum warahmatullahi, khatib duduk atas mimbar, azan sekali lagi. Azan setelah khatib bersedia di atas mimbar. Di tempat-tempat kita lain pada Mekah ni, yang pertama azan zuhur, masuk waktu zuhur azan, khatib naik atas mimbar memberi salam, azan sekali lagi, 2 kali. Dia bermula zaman Sayyidina Osman lah macam tu. Azan Jumaat dengan azan khatib dah ready atas mimbar. Boleh dia nak kembali zaman Nabi, tak mau zaman Sayyidina Osman. Dia tak hormat ijtihad Sayyidina Osman. Sayyidina Osman nampaknya begini. Zaman Nabi, sebelum azan orang dah berimpun. Sebab orang tahu at-tahjir, hadir awal solat, datang awal seperti berkorban unta, lembu, kambing. Betul kan kelebihan dia. Mai pukul 8, pukul 9, mai awal. Lau ya'lamun nas ma fit tahjir. Kalau manusia tahu kelebihan datang awal kan. Lastabaqu alaih, sudah tentu mereka berlumba-lumba. Aku mai pukul 9, ini mai pukul 8. Mai awal. Tu zaman Nabi, zaman Sayyidina Abu Bakar pun orang datang awal. Maknanya azan tu orang ada dah azan. Zaman Sayyidina Umar, okey. Zaman Sayyidina Osman, dah azan orang ada lagi duduk luang, tak jalan-jalan, slow-slow. Nak kena panggil. Tu yang azan 2 kali. Kalau sekarang lagi lambat 3 kali ya. Sepatutnya lah kan. Tapi kita tak boleh lah pandai-pandai. Dah fikir saya lah, Sayyidina Osman orang lambat, dia azan 2 kali. Makin tahun makin lambat punya manusia. 3 kali 4 kali nak kena panggil. Oh mayam kan. Ini kembali kepada satu. Tak tahulah diperlih jenis piawai ke masa zaman Nabi ke 1 penuh orang. Mungkinlah. Saya pun tak pernah sembahyang Jumaat diperlih, saya tak tahu. Dia nak kembalikan kepada zaman Nabi. Kalau manusia semua macam zaman Nabi, okey lah. Okey, zaman Nabi azan waktu bila Jumaat? Sekali kan? Ketika masuk waktu Jumaat ke ketika khatib dah bersedia atas mimbar? Tapi sekali je lah. Kita kena tahu juga pasal ada isunya wadharul bai' idza nudiya lis-salah min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wadharul bai'. Bila dah azan Jumaat, tinggalkan jual beli. Siapa berjual beli berdosa, laki ya, orang laki lah. Orang perempuan tak apa, kalau yang beli perempuan, yang jual perempuan. Kalau yang beli laki, makcik-makcik jangan jual. Kita bersubahat dengan mereka. Pergi mayang, Pak Haji pergi mayang, balik lagi beli. Jadi kena tahu bila azan baru haram jual beli. Azan tu macam mana? Kena tahu azan zaman Nabi, kena tahu. Azan zaman Nabi, dalam kitab tu, dalam bab azan, cerita Nabi datang, Nabi naik atas mimbar, fasallama, Nabi ucap salam, Assalamualaikum warahmatullah. Nabi duduk, maka azan. Azan tu. Kalau kita azan ke berapa tu? Azan kedua tu haram jual beli. Azan pertama masih makruh lah. Sebab azan mesti bertepatan dengan azan Nabi, baru dia timbul hukum haram. Idza nudiya, apabila telah dilaungkan azan. Azan yang mana satu? Kalau kita sekarang azan kedua. Azan kedua menyamai azan zaman Rasulullah.
Habis tu yang Sayyidina Osman tambah tu yang mana? Dia tambah hak mula, bukan dia tambah hak kedua. Hak kedua stabil. Hak kedua tu memang macam zaman Nabi. Khatib atas mimbar, memberi salam, duduk, azan. Zaman Nabi, Jumaat masuk, orang tahu-tahu sendiri, ramai awal. Nabi naik atas mimbar, azan. Dan orang semua dah penuh dah. Zaman sekarang, azan pertama, khatib tak naik atas mimbar lagi. Azan kedua, khatib atas mimbar lagi. Khatib dah naik atas mimbar, tu pun masih ada yang belum datang. Tu yang saya kata azan ketiga, azan keempat. Bukan dikurangkan azan, sepatutnya ditambah lagi azan. Kerana sikap manusia yang malah-malah ni. Itu tujuan Sayyidina Osman tambah azan. Dia bukan tambah yang kedua, dia tambah yang pertama. Selalu kita tambah kalau nasi tambah hak mana? Makan sepinggan, tambah hak kedua tu kan. Azan ni dia lain sikit. Yang kedua memang macam zaman Nabi, tambahannya yang mula. Azan menyatakan waktu zuhur sudah masuk. Hak tu yang ditambah. Hak kedua macam kita duduk tengok khatib duduk atas mimbar bagi salam duduk. Azan, itu sama dengan Nabi. Jadi azan pertama makruh jual beli, azan kedua baru haram kerana itulah azan zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak kena tahu belakang. Kita kata azan zaman Nabi hak mula, azan yang kedua Sayyidina Osman tambah. Dah. Azan kedua sejak zaman Nabi, azan yang ditambah oleh Sayyidina Osman ialah azan pertama. Azan di Mekah lagi awal. Sebelum zuhur tu dia azan dah. Sebab sekejap dia akan tutup pintu Masjidil Haram. Jadi maknanya azan ni boleh ditambah, boleh. Tambah awal, jangan tambah lepas khatib atas mimbar. Satu azan, satu suku azan, 125 azan. Tambah belah awal. Bukan tambah nanti ganggu khutbah pula. Tapi tak payah, jangan ambil serius saya melawak ya. Saya kata ustaz suruh azan 4 kali bedah mampu kena kecam. Ya. Speaker luar. Kalau mengganggu orang tak boleh. Tengok penduduk tempatan kita lah. Kalau ada bukan Islam takut terganggu tak boleh. Itu tak apa. Tu tak tahu. Yang tu hukum tu di luar, dia hukum tambahan kan. Dia bergantung kepada suasana lah. Kalau ada yang mengganggu, ada yang tak selesa, tak boleh lah. Dah ada azan. Azan yang sunatnya, azan pertama subuh, sebelum subuh, azan kedua ketika masuk waktu subuh. Itu ditambah azan awal kan. Macam tu juga. Azan gerak setengah jam sebelum subuh. Tarhim tak memadai. Azan. Azan. Okey, kita baca hadis ni, kita fokus tentang maghrib. Artinya daripada Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, seorang lelaki bertanya soalan kepada Nabi SAW tentang waktu solat. Tak tahu siapa lelaki ni. Dipanggil Badawi lah. Arab ni, yang ni dikenali Badawi, Arab padang pasir, tanya Nabi waktu solat. Dalam riwayat yang lain baginda tetapi Nabi tidak menjawab soalannya. Dia tanya waktu solat. Nabi nak hurai kepadanya 5 waktu tu susah. Nabi tak jawab. Baginda bersabda, saksikan salat bersama kami. Nabi suruh dia duduk di Madinah. Dia bukan orang Madinah. Nabi kata, kamu tanya waktu salat, kamu duduk di Madinah 2 hari. Kamu tengok kami solat, kamu akan dapat ilmu. Ilmu melalui pemerhatian. Baginda solat subuh ketika terbit matahari. Terbit matahari pula dah. Baginda solat subuh ketika baru terbit fajar. Dan manusia hampir-hampir belum dapat mengenali sebahagian mereka dengan sebahagian yang lain. Gelap betul lah. Ini hari pertama. Kemudian baginda menyuruhnya mendirikan solat zuhur ketika gelincir matahari, awal waktu.
Orang itu berkata, sesungguhnya sudah tengah hari dan Nabi lebih mengetahui daripada mereka. Kemudian Nabi menyuruhnya mendirikan salat asar ketika matahari masih tegak, awal waktu asar. Kemudian Nabi menyuruhnya mendirikan salat maghrib ketika matahari tenggelam. Kemudian Nabi menyuruhnya mendirikan salat isyak ketika sudah hilang mega merah. Hari keesokannya Nabi melambatkan salat subuh. Hari pertama sembahyang awal, hari kedua sembahyang lambat. Kerana Nabi nak ajak dia, ada waktu awal, ada waktu hujung. Jangan terlalu lambat, nanti terkeluar waktu, jadi qada. Sehingga selepas selesai salat subuh, orang yang bertanya itu berkata, sesungguhnya matahari sudah terbit atau hampir terbit. Kemudian Nabi melambatkan zuhur sehingga hampir waktu asar kemarinnya. Sembahyang zuhur dekat-dekat nak asar lah. Sembahyang zuhur dekat-dekat nak asar. Kalau fikir kita, asar masuk, Nabi sembahyang asar di awal waktu, dah asar pun di hujung waktu asar. Sembahyang asar dekat-dekat nak maghrib. Saja Nabi buat macam tu untuk mengajar. Nabi melambatkan asar sehingga selesai dari asar itu, lelaki itu berkata, sungguh telah merah matahari, senja. Kemudian melambatkan maghrib. Maghrib boleh dilambatkan ni. Kemudian melambatkan maghrib. Ini dalil kata maghrib ni lagi tak insya, dia masih maghrib. Sehingga hampir hilang mega merah, dekat-dekat nak insya. Dan melambatkan isya hingga ke sepertiga malam yang awal. 3 pagi macam tu baru Nabi sembahyang isya. Setelah masuk waktu solat subuh, baginda memanggil lelaki itu dan bersabda, waktu solat antara dua waktu ini. Hari pertama awal waktu, hari kedua akhir waktu. Makna maghrib pun ada akhir waktu. Dia dekat-dekat insya baru habis maghrib. Apa yang Nabi buat ni sama macam malaikat Jibril buat kepada Nabi. Kita ingat balik Isra' Mi'raj. Balik dari Isra' Mi'raj, semayang pertama yang Nabi semayang berjamaah dengan Jibril, semayang bah. Nabi balik sebelum subuh. Kemudian duk cerita perjalanan pergi Palestin, naik atas langit apa semua. Ramai yang tak percaya, saya nak bakal percaya. Nabi semayang apa? Berjemaah dengan Jibril, 2 orang je. First, mula-mula sekali semayang apa? Sebelum subuh balik dah. Semayang apa? Ya. Bukan. Nabi belum ajak sahabat. Nabi pun tak tahu lagi semayang ni macam mana waktu-waktu dia. Jibril yang khususkan kepada Nabi 2 hari berturut-turut. Kalau kita kata Isra' Mi'raj tu 27 Rejab, maknanya Nabi semayang dengan Jibril 2 hari, 28 dan 29 Rejab. Kalau kita kata 27 tarikh pun khilaf. Kalau kita pegang dengan 27 Rejab, maknanya 28 dan 29 Nabi sedang mengikuti kursus intensif, dibimbing oleh Jibril macam mana rokok, macam mana sujud, waktu subuh bila, zuhur, asar. Rakaat memang 2, saya bagi tahu dah tadi. 2 rakaat subuh, 2 rakaat zuhur, 2 rakaat asar, 2 rakaat maghrib, 2 rakaat isya. Semua 2 rakaat. Semayang pertama ni awwalu salah. Arab panggil awwalu salah. Semayang pertama yang Nabi semayang. Sebelum tu Nabi duduk semayang dah pagi petang itu tak wajib, sunat lah. Nabi duduk buat semayang sunat. Semayang pertama ni semayang zuhur. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok dalam kitab semayang 5 waktu, dia akan senaraikan, dia mesti sebut zuhur dulu. Semayang yang wajib 5 waktu. Sebutkan 5 waktu tu. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Mengikut turutan apa yang Nabi berjemaah dengan Jibril. Zuhur dulu. Subuh tak? Subuh Nabi duk cakap tak habis-habis. Orang percaya, orang tak percaya. Cerita ni Abu Jahal kumpulkan orang. Penat Nabi. Balik tu kira pagi tu tak mayang subuh. Jibril tak mayang lagi, nak mayang kan? Nabi pun tak tahu kata itu subuh, itu waktunya apa kan.
Subuh tu hanya untuk bagi tahu, cerita-cerita kepada orang. Tengah hari tu Jibril mai ajak Nabi sembahyang Zuhur. Di manakah kedudukannya? Dalam Masjidil Haram dekat Kaabah. Kalau tuan-tuan dan puan-puan Google, tulis Melayu tak apa, tulis Jawi, Arab pun boleh, tulis Musalla Jibril. Tempat sembahyang. Musalla ni salah tu sembahyang, musalla tempat, ismul makan, nama tempat. Musalla Jibril. Dia akan tunjuk. Tak jauh daripada pintu Kaabah. Tak jauh dari antara Hajar Aswad dengan pintu Kaabah. Kawasan tu dipanggil Musalla Jibril. Jibril mengimamkan solat Nabi. Jibril jadi imam, Nabi jadi makmum. Orang pandai 2 hari ajak, reti ya. Nabi hanya kursus 2 hari, tuan-tuan 3 hari. Kira macam Nabi juga tu. Ni kalau mengaji di surau masjid ni, kuliah bulanan, 1 hadis 1 bulan. 40 hadis 40 bulan. Kalau nak khatam, kita buat rekan-rekan. Kitab saya ni asatizah, ustaz-ustaz duk mengajar. Saya tanya dia orang mengajar kena, ala ustaz antara maghrib insya 1 hadis cukup, 1 tajuk. Nak khatam 40 bulan lah. Tapi huraiannya lebih lah kan. Kita rekan-rekan ya. Kita daurah. Nabi 2 hari. Musalla Jibril tengok sendiri, boleh tengok image dia, tengok dia punya mozaiknya berlainan. Kawasan tawaf tu dia ada mozaik khas, paling mahal, paling cantik. Kita duduk tawaf tu putih ya kan, ada tempat dia. Nantilah buka itu type Musalla Jibril, dia akan keluar. Sembahyang Zuhur awal waktu, kemudian Jibril hilang. Asak ni main lagi, dia panggil Nabi, ini asak, ini namanya asak, awal waktu asak. Bayang macam mana, bayang lebih pada kita. Kalau kita 5 kaki, bayang 5 kaki lebih, asak. Jibril ajak. Cara dululah, cara tak ada takwim, melihat bayang. Asar di awal waktu. Maghrib Jibril mai lagi, ajak maya maghrib, 2 rakaat. Tenggelam matahari ni maghrib maya. Insya subuh. Habis 1 hari. Hari kedua Jibril mai lambat pula. Salat Zuhur di hujung waktu Zuhur. Hari kedua. Macam si Badawi ni, Nabi buat apa yang Jibril buat kepada Nabi, Nabi cara pendidikan kan. Hari kedua Jibril datang lambat, sembahyang Zuhur lambat, mungkin pukul 4 suku baru sembahyang Zuhur. Asar pula dekat-dekat nak maghrib baru sembahyang asar. Tetapi maghrib hari pertama datang awal, hari kedua pun datang awal. Itulah puncanya ada orang melihat hadis tu maghrib tidak boleh dilewat-lewatkan. Bayang lain tak apa. Maghrib hari pertama Jibril datang di awal waktu maghrib, tenggelam matahari terus sembahyang maghrib. Hari kedua pun tenggelam matahari terus sembahyang maghrib. Faham tak? Insya dah lah. Insya hari pertama awal, hari kedua lewat. Pukul 5 pagi. Insya katakanlah. Subuh pula dekat-dekat dah kekuningan. Matahari tak terbit lagi tapi dah cerah-cerah sikit dah. Isfirar orang panggil. Baru sembahyang subuh. Subuh ada awal ada lambat. Zuhur ada awal ada lambat. Asar ada awal ada lambat. Maghrib kedua-duanya awal. Insya hari pertama awal, hari kedua lambat. Subuh hari pertama awal, hari kedua lambat. Ini dipanggil hadis Jibril. Jibril mengimamkan Nabi. Tang maghrib tu dia pelik sikit. Dia tak macam waktu-waktu yang lain. Maka sebab itulah ulama yang berpendapat ini dia melihat itu. Saya baca apa yang Imam Nawawi tulis. Imam Nawawi dia lain sikit. Dia bila sebenarnya Imam Syafi'i sendiri ada 2 pendapat. Macam tu. Imam Syafi'i seorang manusia alim mazhab kita, pengasas mazhab kita. Dia sendiri ada 2 pendapat. Orang tanya dia tentang maghrib, kadang-kadang dia kata maghrib ni waktu dia singkat. Jangan main lambat. Dosa. Dalam waktu lain orang tanya maghrib, dia kata maghrib lagi tak insya maghrib. Pulak dah. Itu yang disebut qaul qadim, qaul jadid. Ustaz Arif mengajak universiti apa semua, tahulah benda ni. Fatwa baru, fatwa lama. Kalau dia keluar statement ketika dia di Iraq, dia panggil fatwa lama. Syafi'i qaul qadim. Fatwa lama waktu dia menetap di Iraq. Bila dia berpindah ke Mesir, Kairo, banyak yang dia ubah pendapat.
berbeza. Imam Syafi'i berbeza dengan dirinya sendiri, bukan dengan orang lain. Berubah fikiran. Qaul jadid di Mesir, dan dia meninggal di Mesir. Fatwa baru. Fatwa lama Iraq, fatwa baru Mesir. Gitu. Imam Syafi'i ketika dia di Iraq, dia kata waktu maghrib sehingga Isya. Bila dia pergi Mesir dan dia meninggal di Mesir, dia kata tak, maghrib waktunya singkat. Isya belum masuk, tapi maghrib dah habis. Semayang di awal waktu. Macam kalau kita kata pukul 8 lebih tu, dosa lah. Berdosa. Status walaupun kita niat tunai, di sisi Allah qadha. Kita memang niat tunai. Jadi begitu. Datang Imam Nawawi dia buat pencerahan. Bila Imam Syafi'i ada dua pendapat yang berbeza, seorang tokoh mempunyai tulisan dan statement yang berbeza. Imam Nawawi ni dipanggil mujtahid, muharrir mazhab. Dia macam editor lah, kalau buat majalah kan. Editor ni dia akan edit lah. Kau ada tang mana silap tulisan ke apa kan, tata bahasa. Imam Nawawi kata macam ni, ada dua hadis. Satu hadis Jibril menjadi imam Nabi di Mekah ke di Madinah? Mekah. Di awal Islam ke di hujung Islam? Awal lah, belum hijrah. Sampai sekarang ada Musalla Jibril dekat Kaabah tu. Ada satu kawasan dinamakan Musalla Jibril. Tak ada signboard nama. Tu saya suruh buka Google Image, dia akan tunjuk. Saudi dia bukan jenis pelekat, papan tanda. Kemudian Imam Nawawi kata ada satu hadis lagi, nama hadis Badawi yang ni, yang kita baca ni. Hadis Badawi ni berlaku di Madinah. Jadi penilaian Imam Nawawi begini, ya, di peringkat awal Islam, maghrib waktunya singkat. Isya belum masuk, tapi waktu maghrib dah kehabisan. Berpandukan hadis Jibril menjadi imam Rasulullah. Nah, kemudian benda ni dimansuhkan, waktu maghrib berpanjangan kerana Badawi ni datang Madinah, tanya Nabi. Hari pertama Nabi semayang awal waktu maghrib, hari kedua Nabi semayang di hujung waktu maghrib. Kita pegang yang ni, sebab yang ni berlaku di Madinah. Faham tak? Itu cara Imam Nawawi rahimahullah. Kesimpulannya, waktu maghrib ada khilaf. Ada kata singkat, ada kata rapat sampai Isya. Bila Isya habis maghrib. Tak Isya tak habis lagi maghrib. Pendapat yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i, maghrib itu berlanjutan hingga ke Isya. Selagi belum Isya, waktunya waktu maghrib. Kita duk buat kuliah apa? Kuliah apa? Nama kuliah maghrib kan tidak? Kuliah antara maghrib Isya. Dia pendapat kata singkat, maghrib sampai pukul 8. Lebih daripada pukul 8 bukan Isya, antara. Jadi kita tak panggil kuliah antara maghrib Isya, kita panggil kuliah maghrib jadi dalam waktu maghrib lah, insya-Allah. Kuliah pun mula 8 lebih lah. No? Nah, Imam Nawawi dia berpegang dengan hadis ini. Bukan dia tolak hadis Jibril tu, tak. Hadis Jibril di Mekah, hadis Badawi di Madinah. Hadis Jibril riwayat Imam Tirmizi, kuat juga. Tetapi hadis Badawi ini riwayatnya Imam Muslim, lagi kuat. Sahih Muslim. Tujuan Imam Munziri masuk ke hadis ni, dia nak bagi tahu dia punya pendirian sama dengan Imam Nawawi, maghrib sampai ke Isya. Legalah balik kilang. Banyak lambat-lambat sikit pun tak apa. InsyaAllah masih dalam waktu maghrib. Jangan bimbang. Tapi kita yang tak ada kerja apa main awal lah. Kita keluar daripada khilaf, itu lebih baik. Boleh faham menyeluruh no? Hadis Jibril di Mekah, hadis Badawi di Madinah, apa semua tu, itulah maksud dia. Ngaji ni untuk ambil ilmu, bukan untuk semayang lambat. Lagi tu ada dua pendapat. Hari kita semayang maghrib awal, pendapat ni. Hari semayang maghrib lambat, pendapat satu lagi. Tak, kita semayang awal lah, bila-bila pun. Perbezaan antara salat tunai dan qada. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man adraka rak'atan min as-salah faqad adraka as-salah. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang mendapat satu rakaat dari salat,
maka dia telah mendapat solat itu secara tunai. Satu rakaat ni satu rakaat penuh, dari berdiri sampai sujud yang kedua. Dia solat satu rakaat penuh, dia angkat kepala daripada sujud kedua, dah masuk asar. Asar dah masuk, dia baru sembahyang zuhur, teruskan solat. Solat dia status tunai. Satu rakaat dalam waktu zuhur, 3 rakaat lagi dalam waktu asar. Allah Maha Pemurah, itu pun kira tunai. Tapi jangan buat macam tu. Ni dah nak asar dah ni, sempat satu rakaat zuhur, berdiri rakaat kedua, Allahu Akbar, asar. Aku tunai. Jangan kata apa-apa lah. Memanglah tunai, tapi tak sama lah. Dia bukan qada tu, tak qada, tunai. Dan kalau kita confuse qada ke tunai, tu saya duk niat salat fardu zuhur, qasad ta'arud ta'yin. Salat fardu zuhur, qada tunai tak tahu, Allah Maha mengetahui. Tak payah niat pun tak apa. Tak payah niat, serah kepada Allah. Kita bangun, kita tak sempat tengok takwim, dah nak cerah dah. Gajah elephant, subuh elephant. Kalau kita pasti matahari terbit, kita niat qada. Kalau dia macam kekuningan tu, matahari terbit ke tak lagi ni, belum ke, tak usah niat qada, tak usah niat tunai. Niat salat fardu subuh. Kalau sempat rakaat pertama dalam subuh, rakaat kedua luar subuh, tunai. Kalau rakaat pertama pun tak sempat, qada. Hukum tu Allah yang bagi. Kita tak perlu niat pun qadaan adaan. Boleh, tak wajib niat. Asas niat 3, salat fardu apa? Tu je. Qadaan, tunai, adaan, tak wajib niat. Usalli tu pun tak wajib. Kalau usalli tu aku solat lah. Salatu fardhiz zuhri, gitu. Salat fardu zuhur. Qada ke tunai ke, kita tahu sendirilah. Kalau kita tahu, kalau tak tahu, terserah ke Allah. Allah tahulah nak meletakkan status solat kita tunai atau qada. Macam mana? Boleh. Dapat satu rakaat masih dalam waktu zuhur, rakaat kedua asar kan. Tu sah kita sembahyang zuhur tu. Takdim jugalah tu. Takdim juga. Tapi tidak dinamakan jamak lah, jadi qasar sahaja. Qasar zuhur dalam waktu zuhur, qasar asar dalam waktu asar. Kita merancang untuk jamak, akhirnya dia jadi qasar tanpa jamak. Boleh je. Tak dipanggil jamak lah. Jamak ni kita membawa solat zuhur ke dalam waktu asar. Ini zuhur pun last minute dah. Lebih baik kalau kita tengok jam, kita ubah niat kepada jamak takhir. Terus sembahyang lagi, bagi masuk asar dulu, bayang, itu jamak. Dia sebenarnya bukan mesti jamak. Qasar tanpa jamak boleh. Pukul 2 kita sembahyang zuhur 2 rakaat. Kemudian kita rehat. Pukul 5 petang kita sembahyang asar 2 rakaat. Rehat. Qasar saja pun boleh. Jadi kalau macam tu nampak macam jamak, tapi qasar zuhur dan qasar asar, dan tak dosa pun. Sebab selagi kita sempat satu rakaat dalam waktunya, itu okey. Itu dipanggil tunai. Zuhurnya tunai, asarnya tunai. Tapi kalau lebih cantiknya dah last minute tu, biarkan masuk asar, kita takhirkanlah zuhur tu, buat dalam waktu asar. Lebih cantik, tak perlu kita tergopoh-gapoh. Macam mana? Ya, zuhur qasar. Akhir waktu betul. Asar boleh. Tak ada masalah. Direnggang pun tak apa, dirapatkan pun tak apa. Sebab kita bukan, dia tak jadi jamak dah tu. Dia jadi salat dalam waktu masing-masing. Kalau jamak itu 2 solat dalam satu waktu.
Kan gitu. Boleh. Jadi kalau dapat satu rakaat ini, kalau dalam berjamaah dapatnya ialah rokok sama imam. Lain pula. Mendapat satu rakaat itu rokok sama imam. Itu dalam soal jamaah. Yang Nabi maksudkan ini ialah orang solat last minute. Satu rakaatnya bukan rokok je, sampai ke sujud kedua. Angkat daripada kepala, daripada sujud kedua, bunyi azan asar. Lega. Sempat juga rupanya. Lega bagi dia, tapi tak elok lah. Maka di sini hadis ni nak bagi tahu Allah Maha Pemurah. Masih Allah kira. Jangan mentang-mentang Allah bagi, kita pun asyik last minute je. Dekat-dekat nak maghrib baru mandi, tujuh suku sembahyang asar pula dah. 2 rakaat dalam waktu asar, 2 lagi dah maghrib. Dah tak apa. Bukan macam tu salah faham. Allah berlembut dengan kita, kita main-main pula. Kita solat di awal waktu. Cuma kalau orang tanya kita jawab itu tunai lah. Itu bukan qada. Dapat 1 rakaat pun tunai. Dalam hadis yang lain Nabi sebut, sesiapa yang mendapat 1 rakaat dari solat subuh sebelum terbit matahari, maka dia telah mendapat solat subuh secara tunai. Dan sesiapa yang mendapat 1 rakaat dari solat fardu asar sebelum tenggelam matahari, maka dia telah mendapat asar secara tunai. Jadi Allah tak marah dia lah, kira masih tunai, bukan qada. Kalau dia main-main, tu tak tahulah dia dengan Allah lah. Tak payah. Ya. Kita berhenti takat ni dulu. InsyaAllah mudah-mudahan bermanfaat. Ada apa-apa soalan? 15 dah, tak banyak dah. Esok boleh habis bah. Bagi habis cepat boleh buka soalan, insya-Allah. Insya-Allah 3 hari. Ya. Ada soalan? Tak ada, no? Faham dah. Alhamdulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waj'alna min 'ibadikas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin.